Semprit klasik. Jom Mokti tunjuk cara. Dan sediakan bahan-bahannya. 2 biji kuning telur, 1 penutup esen vanila, 280 gram margarine butter, 130 gram gula icing, 1 gram tepung jagung, 160 gram tepung kastad, dan 250 gram tepung gandum. Okey, 1 biji telur kuning dan sedikit pewarna kuning. Okey. Dan yang terakhir, chocolate rice. Baik, kita mulakan. Okey, 2 biji telur ni pastikan dibasuh terlebih dahulu. Okey, ni esen vanila yang Mokti akan gunakan. Okey, sediakan bekas lah. Okey, ni macam biasalah Mokti sediakan. Okey, bekas untuk kita. Okey, taruh bahan-bahan tersebut lah. Okey, telur ni Mokti akan pecahkan. Telur, ambil yang warna kuning sahaja. Okey, Mokti tapis. Teruslah sebab nak ambil yang warna kuning saja kan. Okey, Mokti pecahkan. Nampak kuning telur tu. Okey. Masukkan dalam bekas lah. Yang putih telur tu anda boleh masak apa-apalah kan. Kan campur dengan sayur air pun boleh, sedap sebenarnya. Okey, 2 biji telur dah pecahkan. Okey, 2 biji kuning telur. Right. Inilah dia. Kini Mokti guna telur grade C. Okey, sebab tu Mokti letak 2 biji telur. Kalau grade A 1 biji telur pun dah cukup sebenarnya. Okey. Okey, lepas tu kacau dia. Okey, dah sebati tu. Okey, tuang 1 penutup esen vanila ke dalam adunan telur tadi. Okey, esen vanila ni dia akan mewangikan kita punya biskut lah dan elakkan bau hanyir telur tu. Itu tujuan letak esen vanila sebenarnya. Okey, lepas tu Mokti guna margarine ni lah, jenama butter. Jenama butter ni memang sedap kalau buat biskut lah. Okey, macam biasa Mokti akan letak okey, margarine butter dalam tu. Okey, kacau sebati sehingga sebati lah. Margarine butter tadi, telur, esen vanila dan kita akan tambahkan gula icing. Okey, ni gula icing tadi. Right. Masukkan ke semualah. Okey, gula ni Mokti letak tak banyak sangat sebenarnya. Kalau anda nak rasa manis lagi, silakanlah lebihkan. Ni Mokti letak kurangkan sikit. Okey, kacau. Tapi yang Mokti letak gula tu, gula icing ni sebenarnya dah rasa manis dia tu sebenarnya bagi Mokti lah. Dah sesuai lah kan. Sebab kadang-kadang ada orang yang suka manis kan. Kalau yang suka manis tu silakanlah lebihkanlah. Tak kisah. Okey. Nampak dia dah adunan macam dah sebati tercampur tu. Okey, dah nampak macam gini kan. Likat macam gini ni. Okey, untuk petua juga, kacau dia jangan terlalu lama macam kita nak buat kek tau. Kalau tak, biskut kita akan kembang tau. Dah jadi tak cantik. Itu salah satu tip buat biskut. Apa-apa biskut lah. Biskut jangan kacau terlalu lama macam kita buat kek. Okey, masukkan tepung. Okey, tepung kastad. Okey, tepung kastad tadi. Okey, tepung seeloknya diayak ke semua tepung tu diayak terlebih dahulu ya. Sebenarnya Mokti dah ayak tepung ni. Okey, cuma Mokti tak tunjuk je. Okey. Seeloknya diayak terlebih dahulu sebab kadang-kadang takut ada sampah ke apa ke dalam tepung tu. Kita tak tahu. Okey, lepas tu masukkan tepung jagung. Okey, kacau. Macam biasalah. Okey, ni Mokti guna guna pengacau dia ni kan. Okey, lepas tu Mokti akan tukar dengan tangan. Sebenarnya selesa dengan tangan apabila kita buat biskut ni. Okey, lepas tu masukkan
tepung gandum lah, kan, okey, tepung gandum ni mak tidak hayak ni, tepung gandum ni mak tidak hayak lah semua. Okey, dia dah melekat kan. Okey, nanti mak akan gantikan dengan tangan lah. Okey, bersihkan tangan tu sebersih-bersihnya. Okey, lepas tu boleh gaul lah. Okey, gaul menggunakan tangan lagi lagi senang sebenarnya. Okey, balance tepung tadi mak masukkan ke semua lah. Okey, untuk adunan semprit ni dia macam melekit sikit tau. Jangan risau. Okey, ada yang komen, saya buat melekit lah kat tangan gini-gini. Jangan. Sebenarnya memang dia akan melekit mula-mula kan. Sebab dia memang nak kena adunan yang lembut. Sebab kita akan tekan dia kan. Nak kena adunan yang lembut lah. Kalau kita buat adunan yang keras, macam mana kita nak tekan dia tu? Dia nak keluar daripada acuan tu. Kan? Okey, ni mak teh. Okey, dah kaut semua dekat tadi pengacau tu. Okey. Okey, mak guna tangannya. Dia memang macam ni, dia melekat macam ni, dia lembek macam ni. Okey, jangan risau, memang macam ni adunan untuk semprit. Sebab kita akan guna acuan, kita akan tolak dia kan. Baik, lebih kurang macam ni lah. Nampak? Nanti lama-lama dia apabila kita dah gaul sebati, dia okey lah. Memang dia akan melekat kat tangan sikit. Sebab dia memang adunan yang lembut kan. Macam ni lah untuk semprit klasik. Sebab kita akan guna acuan tu untuk tolak dia. Kalau dia keras, dia memang tak keluar lah. Nampak? Lebih kurang macam ni ya. Okey, lepas tu basuhlah tangan. Okey, lepas tu diamkanlah dalam lebih kurang 10 minit sebelum kita nak okey, tekan dia tu. Okey, seperti klasik tu, sapukan dulang tu dengan sedikit majrik. Okey, ni mata acuan, lebih kurang macam ni. Lebih kurang kita buat tak tak nanas, lebih kurang gitulah. Okey, itu mata acuan dia lah mak guna. Tak kisahlah nak guna yang macam mana, sebenarnya dia banyak bentuk. Kan dalam satu acuan tu dia banyak bentuk dibagi. Mata dia tu. Okey, acuan yang keluar tu yang kita nak macam mana. Okey, ni okey, kepal-kepal sedikit sebab nak masukkan dalam acuan tu. Okey. Okey, ni contoh yang mak dah buat tadi. Lebih kurang ginilah acuannya. Okey, tekan, tarik. Okey, tekan tu pastikan jangan bergerak ya. Jangan bergerak ke kiri ke kanan. Kalau tak, semprit kita jadi macam ular lah jadi kan. Nak kena straight, dia keraskan tangan. Nak kena ada tip-tip dia juga tau. Okey. Okey, mak ulang lagi sekali. Okey, letak kat situ, biar keraskan kat situ. Cuma kita tarik je. Okey. Alright, nampak. Lepas tu kita rapikanlah dia. Yang tepi tu kita rapi, kita potonglah dia biar jadi rapi. Baru nampak cantik semprit klasik kita ni. Okey. Ini ada contoh mak buat. Okey. Dah habis. Okey. Dalam tu terpaksa masuk balik lah. Ni tadi mak tak tunjuk. Okey, ni mak tunjuk lah untuk cara mak masuk dalam acuan dia tu. Okey, masuk je macam biasa. Kepal-kepal tu masuk. Lepas tu tutuplah dengan penutup dia tu. Nampak? Tu penutup dia tu. Okey, tolak je. Okey, depan tu mata acuan tu. Okey, lepas tu pusing. Dalam ni semua Mokti ajar. Itulah. Moga yang masuk ke channel Mokti ni dapat ilmu dan dapat belajar. Step by step dah Mokti kasih. Kalau tak tahu, tak pandai juga nak buat, tak tahulah Mokti. Itulah. Tapi Mokti doakan moga yang masuk ke channel Mokti ni insya-Allah boleh belajar dan boleh buat biskut. Kadang-kadang ada yang buat pun tak jadi kan. Itulah kadang-kadang dalam proses belajar ada lah kan. Kadang-kadang buat, ada yang tak jadi. Tapi teruskan usaha insya-Allah. Insya-Allah kalau kita tekun berusaha insya-Allah jadi. Okey, tekan, tarik. Jadilah. Lepas tu nanti kita akan rapikan dia. Lebih kurang macam tu lah. Nampak yang tak cantik tu boleh. Okey, boleh rapikan dia. Jadi dia cantik. Kalau tak nak potong, tolak-tolak je macam tu pun boleh. Okey, jadi dia rapi bentuk dia tu. Alright. Okey. Moga anda faham ya. Okey, last lah. Okey, habiskan. Okey, ni chocolate rush. Okey, chocolate rush ni Mak akan tabur kat atas semprit tu. Kat sini ada dua cara. Okey, ataupun terus anda tabur je chocolate rush ni kat atas semprit klasik tu, ataupun sapukan dengan sedikit
kuning telur. Mak Teh akan sapukan dengan sedikit kuning telur, okey, 1 biji telur dan okey sedikit pewarna. Ni salah satu tips untuk semprit klasik kita ni, dia tidak cepat patah ataupun tidak cepat rapuh apabila kita pegang. Ada setengah buat semprit klasik ni, kalau tak tahu cara, dia akan patah. Okey, apabila pegang pun dah nak ambil tu, dia dah patah, dah perui gitu. Itulah. Kalau salah teknik dah buat, dia akan jadi macam tu. Okey, ni salah satu tip dia untuk bagi semprit klasik kita ni dia tak mudah patah, iaitu kena sapukan sedikit kuning telur. Tapi kalau tak sapu pun tak ada benda, tak patah mana pun sebenarnya. Tapi untuk jadi dia lebih kuat lah, tak mudah patah, sapulah sedikit kuning telur ke semua badan dia tu lah, badan biskut semprit tu. Itu salah satu tip juga sebenarnya. Okey. Ada setengah orang nak tabur terus coklat rice pun boleh. Okey, tapi Mak Teh letak telur. Okey, lagi dia nampak menarik dan cantik sebenarnya, dan lagi kuat, jadi dia tak mudah patah. Dan apabila kita gigit, memang dia pro dan lembut di dalam. Itu yang kita nak, pegang tak patah, tapi bila kita gigit, dia pro dan memang sedap kat dalam tu, lembut lah. Okey, gebu gitu. Okey, lepas tu Mak Teh akan letaklah coklat rush tu. Ni tak kisah ya, nak letak coklat rush okey, yang warna-warni macam Mak Teh ke, ataupun yang coklat saja pun boleh kan, ataupun guna manik urai pun cantik juga sebenarnya. Sesuai kreativiti kita lah nak letak yang macam mana. Okey, alright. Okey, nampak kesemuanya dah Mak Teh letak coklat rush tu. Okey, kejap lagi Mak Teh akan bakar dia. Alright. Ni dah siap, ready untuk bakar. Okey, pastikan masa nak bakar tu, sebelum nak masuk semprit ni, panaskan dulu oven dalam 5 minit. Lebih kurang gitu, 5 minit pun dah boleh. 10 minit tu kalau biskut yang tebal lah. Okey, panaskan dan bakar dalam suhu 160 darjah Celsius selama 10 minit je. Tak perlu lama ya. Lepas tu nak kena pandai adjust ya. Kalau macam dia nak macam dah garing tu, nak kena turunkan sikit suhu dia. Sebab semprit ni dia nipis kan. Dia cepat masak sebenarnya. Okey. Tergantung kepada oven juga. Tapi Mak Teh guna oven Mak Teh 160 darjah Celsius, bakar selama 10 minit. Itu pun dah memang cantik, dah masak dah dalamnya. Alhamdulillah, memang sedap. Nampak tak? Okey, Mak Teh ringkaskan. Inilah hasilnya. Nampak? Okey, dah sejuk. Kita tolak-tolak gitu pun dia dah tanggal daripada dulang tu. Sebab kita dah taruh margarin tadi kan. Okey. Nampak? Lepas tu sejuk kan, dah boleh masuk dalam bekas lah. Memang sedap sebenarnya. Mak Teh suka sebenarnya semprit klasik ni. Dan semprit yang dahlia pun sedap juga sebenarnya. Inilah hasilnya. Okey, nampak? Kita pegang dia tu pun dia macam kuat lah. Dia tak mudah rapuh. Okey. Tapi apabila gigit, dia memang rapuh dan gebu di dalam. Okey, nampak? Cantik kan? Alright, inilah sempritnya. Nampak Mak Teh patahkan. Okey, dia tidak mudah rapuh tau. Okey. Dan memang dia gebu di dalam. Okey, Mak Teh cuba tekan, nampak? Dia pro terus. Memang sedap. Okey, nampak? Ni testing. Mak Teh siap lambung-lambung lagi, dia memang dia tak patah. Okey. Lepas tu masuklah dalam bekas. Okey, untuk dihidangkan pada hari raya nanti untuk tetamu yang datang. Kali ni Mak Teh nak kongsi dengan anda resipi biskut koko vanila. Nampak gebu dia tu memang sedap sebenarnya, cair di mulut. Okey, kita semak bahannya. Okey, 250 gram margarine butter, 80 gram gula halus, 1 penutup isi vanila, 100 gram tepung jagung, 100 gram tepung custard, 250 gram tepung gandum. Okey, ini semua tepung diayak lah. Okey, dan 1 sudu serbuk koko. Okey, baik, mula-mula Mak Teh akan masukkan margarine butter, jenama butter tu ke dalam bekas lah. Bekas untuk kita adunkan ke semua bahan tu. Okey, baik. Mak Teh akan masukkan gula. Okey, nak guna gula ais ni pun boleh, gula halus pun boleh, tak kisah. Yang penting gula lah. Okey. Kacau.
Okey, lepas tu Mak Tia akan masukkan satu penutup esen vanila. Okey. Lepas tu kacau, sebatikan macam biasa. Okey, lepas tu Mak Tia akan masukkan bahan macam tepung lah. Okey, untuk tepung tu seeloknya diayak terlebih dahulu ya. Okey, sambil tu Mak Tia akan kacau dulu yang tadi. Mak Tia campur gula dan esen vanila tadi tu. Okey, kacau macam biasa sehingga sebatilah gula halus tadi dengan margarin dengan esen vanila tu. Okey, di sini tak perlu kacau terlalu lama ya untuk biskut. Okey, takut dia kembang nanti. Okey, cukup dia sebatikan atau gula yang kita masukkan tadi tu dia dah okey, dia dah sebati dengan margarin, dah cukup. Okey, lepas tu kita akan masukkan tepung jagung. Okey, 100 gram tadi. Tepung jagung. Okey, habiskan dekat cawan tu kan. Sedikit-sedikitnya lah. Okey, kacau macam biasa sehingga adunan sebati dan masukkan pula okey, tepung kastad. Okey, sebatikan. Okey, kacau sebatilah tepung kastad. Dan tepung jagung lah. Okey, Mak Tia satukan tadi sekali dalam tepung gandum tadi, tepung kastad tu. Sebab dia ayak sekali kan, tapi sukatan dia tu macam yang Mak Tia paparkan dekat situlah tadi ya. 100 gram juga tepung kastad. Okey, kacau. Dan Mak Tia tukar menggunakan tangan lagi selesa untuk kita bentukkan dough untuk biskut ni. Okey. Nampak tak? Lebih kurang macam dalam video tu. Okey, dia dah sebati nampak macam ni. Okey, nampak. Macam ni dah cantik dah ni. Alright. Okey, lepas tu kita akan bahagikan kepada dua bahagian sebab kita akan satu dough tu kita akan letak sedikit serbuk koko. Okey, diamkan selama 15 minit sebelum kita bentukkan dia. Okey, Mak Tia biarkan. Okey, ni serbuk koko. Okey, Mak Tia ringkaskan. Mak Tia gunakan satu sudu serbuk koko. Nampak ni Mak Tia dah. Okey, dah uli dia lah. Jadi dia warna koko lah macam coklat inilah. Okey. Okey, Mak Tia ketepikan. Jadi dua dough tadi. Okey, satu dough warna kuning ni, satu dough warna koko. Yang koko tu Mak Tia campurkan satu sudu serbuk koko. Okey, lepas tu Mak Tia akan gunakan acuan macam ni. Ini sebenarnya acuan semprit. Tapi acuannya tu Mak Tia akan buka. Okey, macam Mak Tia tunjuk dalam video ni lah. Okey, sebenarnya acuan ni Mak Tia tak guna acuan dia cuma Mak Tia guna kat tengah-tengah acuan tu saja. Nampak tak? Biar dia berlubang macam tu. Okey, nanti Mak Tia tunjuk. Nampak? Ni. Okey, Mak Tia buka. Acuan ni lah Mak Tia guna jadi bentuk cantik yang bulat tu. Okey, Mak Tia akan tolak je. Nanti Mak Tia akan tunjuk step by step ya. Okey. Okey, dan ni. Okey. Masukkan. Yang ni kita gunalah. Ini je kita guna bentuk dia. Okey. Mula-mula Mak Tia akan buka daripada bawah dia tu. Sebab nanti kita akan masukkan dough coklat dan dough vanila tu. Okey. Dough yang warna kuning itulah senang cerita. Okey, Mak Tia gentel-gentelkan dia macam tu lah, bulat manjang macam tu. Okey, yang coklat dah gentel. Okey, yang kuning pula.
Lepas tu Mak Teh akan satukan. Nampak? Satukan yang coklat dan yang kuning tu sama-sama. Lepas tu ganti lagi. Okey, bentuk macam ni lah, lebih kurang macam ni. Okey, nak bentuk dia macam ni kan. Okey, ni contoh lah yang Mak Teh dah buat. Okey. Okey, ni duhnya. Okey, Mak Teh gentil, gasi dia kecil sikit sebab kita nak masukkan dia dalam acuan tu. Acuan memanjangkan. Jadi gentil biar senang kita nak masukkan duh dalam acuan tu. Okey, lepas tu kita masukkan untuk kita tolak acuan tu. Dan kita ketatkan dia lah. Macam dalam video yang Mak Teh tunjuk tu. Tak susah pun sebenarnya. Itu biskut yang kat bawah tu, itu yang dah siap Mak Teh buat dah. Ini Mak Teh akan bagi tunjuk contoh pada anda semula. Okey, lebih kurang macam ni, nampak tak? Coklat sebelah tu dan yang warna kuning sebelah tu. Okey, Mak Teh akan tolak. Untuk first ni Mak Teh akan potong. Okey, Mak Teh akan potong dan Mak Teh akan canaikan dia lah. Okey, Mak Teh akan potong dan Mak Teh akan yang atas ni. Okey, Mak Teh akan potong. Tolak gitu kan, Mak Teh akan potong. Bentuk dia macam gini lebih kurang. Kita nak dia bentuk dia macam gitu tau, nampak? Lepas tu rapi-rapikan lah, lebih kurang macam tu. Okey. Lepas tu proses ulangan samalah. Tolak, potong. Jadi bentuk dia tu macam mekar kan, macam gitu kan. Macam bentuk macam gebu gitu kan. Itu sebenarnya bentuk yang kita nak sebenarnya. Nampak? Okey, lepas tu Mak Teh akan rapikan, bulat-bulatkan. Nampak tak cantik kan? Dia jadi macam sebelah bentuk coklat dan sebelah lagi bentuk warna kuning tu. Memang menarik sebenarnya dan sedap, gebu sangat dengan rasa coklat dia tu dan rasa gebu. Okey, tolak. Dah tolak gitu, boleh potong. Okey, potong tu mengikut kesesuaian dan ketebalan yang kita nak lah. Seloknya lebih kurang yang macam Mak Teh buat ni lah. Okey, lepas tu rapikan. Sebenarnya buat biskut ni kita kena kreatif sikit. Atas kreativiti kita, insyaAllah. Okey, dia menarik sebenarnya. Menarik dan sedap, itu yang penting. Okey, tolak lagi sekali. Sehingga habislah. Okey, ini contoh yang Mak Teh dah buat dan Mak Teh tunjuklah. Nampak tak? Nampak sedap kan? Okey, inilah hasil yang Mak Teh dah dah buat dengan acuan tadi. Tolak dan potong, tolak dan potong, macam biasalah. Okey, sehingga proses yang kita buat tu sehingga habislah. Kalau dia macam kemek sikit tu, kita rapikan, bulatkan dengan jari yang macam Mak Teh buat dalam video ni. Senang bukan? Mak Teh yakin anda semua boleh ikut. Tapi yang penting memang sedap biskut ni. Menarik dan sedap. Yang penting kita nak nampak dia macam apa, lorek-lorekkan atas tu kan. Itu dia macam nampakkan dia macam gebu gitu kan. Inilah hasilnya. Okey, dua dulang ni Mak Teh buat. Okey, dan dah habis semua tu, Mak Teh akan bakarlah dia. Okey, bakar dalam oven selama lebih kurang 10 ataupun 15 minit, tergantung pada oven ya. Dan api dia atas bawah 160 darjah Celsius, tergantung kepada oven sebenarnya. Okey, kena tengoklah, jangan sampai hangus macam itulah. Okey, tapi oven Mak Teh ni 160 darjah Celsius, api atas bawah selama 15 minit. Okey, kita masukkan. Okey, Mak Teh ringkaskan, nampaknya dah okey, dah bunyi dia punya tu Mak Teh setkan tadi dalam 15 minit. Okey, nampaknya dia dah masak. Bau dia memang harum, bau coklat pun rasa memang bau lah. Sedap sangat aroma dia tu. Okey, inilah hasilnya. Nampak? Memang sedap dan menarik. Inilah hasilnya. Okey, Mak Teh akan sejukkan dia. Okey, dah keluarkan daripada oven tu. Ini panas lagi. Okey, apabila dah sejuk, kita boleh tolak-tolak dia lah. Keluarkan daripada dulang tu. Okey, Mak Teh tolak. Nampak senang sangat dia terkeluar. Dia tak melekat sangat pun sebenarnya, sebab dulang tu kita dah sapu majrin.
Inilah hasilnya, nampak. Dah sejuk, senang sangat nak keluarkan daripada tray tu. Alhamdulillah, resipi kali ni Mak nak kongsi dengan anda biskut aiskrim. Nampak tak? Macam aiskrim kan? Sedap je, nampak kan? Tambah-tambah di bulan puasa ni kan. Semua jadi dugaan, betul tak? Jom. Okey, sediakan 250 gram butter, 80 gram gula halus, 1 penutup esen vanila, 100 gram tepung jagung, 1 gram tepung kastad, dan 250 gram tepung gandum. Okey, untuk toppingkan dia, okey, mesti gunakan 1 keping coklat masak ni, 1 sudu margarin putih, dan sedikit manik urai lah untuk taburan atas tu. Okey, jom. Okey, baik. Mula-mula Mak Teh akan masukkan margarin tadi. Margarin butter. Mak Teh guna jenama butter. Sebab jenama butter ni memang sedap sikit lah kalau kita buat biskut. Okey, lepas tu masukkan 80 gram gula halus. Okey, nak guna gula icing pun boleh. Tak kisahlah, gula custard ke boleh lah. Yang halus lah, kan senang dia. Sebati. Okey, lepas tu kacau margarin dan gula tadi sehingga sebati. Okey, lepas tu masukkan 1 penutup esen vanila. Okey, lepas tu sambunglah kacau supaya adunan tadi semua tercampur. Baik, aduk-aduk rata. Okey, ni kalau kacau jangan terlalu lama lah. Okey, takut kembang nanti. Okey, kacau manja-manja macam tu je. Okey, baik. Nampak dia dah sebati semua tu. Okey, boleh masukkan tepung jagung tadi. Okey. Okey, campur je. Okey. Kacau-kacau manja lagi macam biasa. Okey, lepas tu okey, anda boleh masukkan tepung kastad. Okey, disusuli tepung kastad lah. Kat sini Mak lupa nak ambil video tadi. Okey, tapi tak apalah, anda tahulah. Okey, tepung kastad dan masukkan tepung gandum. Okey. Tepung gandum. Okey, kacau-kacau. Sedikit demi sedikit lah masukkannya. Okey, senang dia sebati. Okey, lepas tu Mak Teh akan gantikan dengan tangan lah. Senang nak okey, nak gaul dia menggunakan tangan lagi senang sebenarnya. Okey, gaul lah sehingga sebati. Okey, nampak lebih kurang macam dalam video tu ya. Okey, sehingga terbentuk dough. Okey. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey. Lepas tu Mak Teh akan diamkan sekejap lah, dalam 10 minit, 15 minit. Lebih kurang macam tu lah sebelum kita bentukkan. Okey, bentukkan dengan acuan tu lah. Okey, lebih kurang macam ni. Nampak Mak Teh kepal tu dia macam ni lebih kurang. Dah cantik lah adunannya ni. Okey. Baik, diamkan seketika 10 minit. Okey, Mak Teh tutup, biarkan. Okey. Okey, ringkaskan. Dah lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, Mak Teh akan ambil dan Mak Teh akan bentukkan tu. Okey, bentukkan dengan acuan apa yang kita nak lah. Okey. Okey, sebelum tu dulang sapu dulu dengan sedikit margarin. Sebab kita nak letak dalam dulang kan, jadi kita sapu terlebih dahulu. Okey, dulang kita tu dengan margarin lah. Okey, sedikit margarin. Okey, ni okey, tempat yang Mak Teh akan tekan nanti untuk adunan ni. Okey, ni Mak Teh menggunakan ni acuan dia. Acuan dia ni bentuk aiskrim lah. Okey, ada orang kata macam bentuk cendawan ataupun aiskrim, tak kisahlah, lebih kurang macam tu lah kan bentuknya. Okey. Okey, dan Mak Teh akan menggunakan coklat masakan ni untuk okey, untuk salut dia ke atas tu, dan sedikit manik urai ni.
Okey. Okey, baik. Lupakan dulu coklat tadi tu. Okey, dan manik urai tu kita fokus dulu untuk kita bentukkan adunan ni. Okey, bentuk aiskrim ataupun macam lebih kurang cendawan, tak kisahlah kan. Kita bagi bentuk aiskrim je. Okey. Okey, Mak Tia akan menggunakan plastik ni wrap. Okey, sebab nak tekan tu senang, jadi dia tak melekat. Lebih kurang macam itulah. Okey, tekannya. Okey, bentukkan. Okey, ni ketebalannya ni sesuai selera lah, nak tebal macam mana. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis lah, sedang-sedang. Sedang-sedang tu cantik sebenarnya. Okey, dah keluarkan daripada plastik tu. Okey, Mak Tia ambil acuan dia. Okey, acuan aiskrim ni. Okey. Okey, tekanlah. Okey, kat tengah lah biar nampak sikit. Okey, bawah tu macam tak nampak kamera kan. Okey. Tekan. Nampak cantik. Acuan dia pun cantik bentuk aiskrim ni. Lepas tu tekanlah supaya dia keluar tempat yang bahagian macam berbunga-bunga tu kan. Berbunga-bunga tu macam susah sikit, jadi Mak Tia menggunakan alat juga untuk cucuk dia supaya dia senang keluar. Okey, dia dah keluar lah. Lebih kurang macam ni lah. Cantik. Okey, kurang nampak. Okey, Mak Tia ambil benda lah. Warna hitam tu lapik, baru nampak real lah kan. Okey, nampak. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, bentuknya. Okey, dah siap. Okey, sekali lagi Mak Tia buat. Okey. Lepas tu buatlah sehingga habis. Okey, Mak Tia tunjuk 2 kali je. Lepas tu buatlah sehingga habis. Kalau nak tunjuk semua berjam-jam nanti kan. Itulah kan. Okey, Mak Tia pun yakin anda semua faham lah kan. Kalau buat tekap tekap acuan ni senang sangat kan. Okey, lepas tu okey, macam biasalah. Okey. Okey, ni kali kedua. Okey, buatlah sehingga habis. Okey, nampaknya dah banyak ni Mak Tia buat ni. Nanti Mak Tia akan susun dalam tray lah. Sebab tadi okey, Mak Tia dah sapu dengan margarin tadi tray tu. Okey, susun je senang. Okey, dah buat banyak-banyak tersusun. Okey, nak terus susun dalam tray pun boleh. Okey, susun satu persatu lah. Dan kejap lagi dah habis susun tu, kita akan bakar dia. Alright, nampaknya dah penuh satu tray ni. Okey, kejap lagi Mak Tia akan bakar dia. Okey, oven pastikan 5 minit panaskan terlebih dahulu. Okey, 5 minit atau 10 minit, tapi Mak Tia panaskan 5 minit je oven Mak Tia ni. Okey. Lepas tu masukkanlah. Okey, masukkan, boleh bakar dalam suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Okey. Tutup. Okey. Okey, ringkaskan. Dah 15 minit. 15 minit tadi ting, dia dah bunyi tu. Okey. Jadi kita keluarkan dia daripada oven. Okey, cantik. Nampak. Itulah. Bau dia memang sedap. Okey, Mak Tia sejukkan letak atas tu. Lepas tu Mak Tia tukar tray lain lah. Okey, masukkan tray yang kedua dan seterusnya lah sehingga habis kita bakar kuih. Okey, kuih aiskrim. Okey, biskut. Kuih pula. Okey, biskut aiskrim kita ni. Lepas tu dia dah sejuk tu, kita boleh ambil lah. Nampak dia memang dah garing sebenarnya. Warna dia tu tetap cantik kan. Okey. Memanglah. Okey, lepas tu boleh, kalau dah sejuk tu boleh tolak-tolak lah. Keluarkan daripada tray tu. Senang je. Kalau dah sejuk, senang je nak keluarkan. Tolak dengan jari pun dia dah tanggal dah. Sementara kita menunggu dia sejuk, okey, biskut kita sejuk tadi. Okey, ni coklat bar ni. Okey, coklat masakan lah. Okey, Mak Tia patah-patahkan dan Mak Tia akan boiler dia.
Okey. Lepas tu Mak Teh akan masukkan teruslah okey, dengan sedikit margarin putih ataupun margarin biasa pun boleh. Ini tips dia untuk kilatkan kita punya coklat tu biar nampak macam kilat sikit lah, menarik sikit lah. Itu salah satu tip juga untuk menampakkan coklat tu macam kilat sikit lah. Okey, ni Mak Teh masukkan. Okey, margarin putih ni. Okey, margarin biasa pun boleh, tak ada masalah. Okey, 1 sudu ya. Okey, rebuslah dia ya sehingga dia mencairlah. Okey. Lepas tu kacau lah sebatikan dia. Okey, lepas tu masukkan dalam cawan. Mak Teh masukkan dalam cawan, bukan apa, senang nak dicelup. Okey. Sediakan manik urai. Okey, manik urai tu Mak Teh masukkan dalam cawan, senang nak pegang dia. Kalau dalam bekas dia tu kan dia macam tinggi gitu, susah jari kita nak masuk. Okey. Okey, Mak Teh dah ready dah coklat dan manik urai sebelah tu. Okey. Lepas tu celup lah. Macam biasa celup. Tenggelamkan dia. Coklat ni hangat lagi, dia mencair lah. Lepas tu dia sekejap je dia keras. Okey, lepas tu dia dah celup semua tu ke atas tu je lah. Okey, bahagian bunga dia tu kan. Okey, lepas tu boleh taburkan manik urai. Ni Mak tunjuk. Okey, ambil manik urai, taburkan. Kan nampak menarik kan. Apabila dah tabur manik urai tu, nampaklah berseri kita punya biskut aiskrim tu. Okey. Buatlah sehingga habis. Okey, celup. Okey, pastikan letak kat atas tray ya. Sebab coklat ni dia masih hangat-hangat, dia akan menitis. Jadi seloknya letak kat tray macam Mak Teh buat ni lah. Okey, jadi dia coklat tu dia akan turun lah. Dia tak melekat lah. Kalau kita letak dalam bekas kan dia macam melekat kat bawah tu kan. Okey, seloknya letak atas tray macam Mak Teh buat ni lah. Ini dia contoh yang Mak Teh buat ni. Ni nampak 3 batang aiskrim. Kan sedap kan, nampak dia pun macam sedap nampak. Ni Mak Teh fokus dekat. Inilah hasilnya, lebih kurang macam ni lah. Okey. Memang menambat hati anak-anak sebenarnya. Biskut macam ni. Okey, ni Mak Teh tunjuk secara dekat lah. Okey, senang kan. Okey, buat macam ni pun boleh. Buat macam tadi pun boleh, tak ada masalah. Okey, nampak. Dan buatlah seterusnya sehingga habis. Okey. Celup coklat dan terus tabur manik urai tu. Okey, manik urai. Dah kena coklat tadi manik urainya tu. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Buatlah sehingga habis. Maka terhasil lah biskut aiskrim by Mak Teh ni. Memang gebu, memang cair di mulut, memang sedap lagi. Ditambah dengan coklat tu, memanglah rasa manis coklat tu memang sedap. Kacang bersalut coklat. Menu ni cukup ringkas sebenarnya. Bahan-bahan pun memang ringkas dan senang sangat buatnya. Bahannya 2 cawan kacang tanah tanpa kulit, 1 keping coklat masak, 1 keping coklat masak putih, 1 sudu margarin putih, coklat rice, manik urai dan kertas cawan kecil itulah. Okey, baik. Okey. Okey, Mak Teh masukkan dalam high fryer untuk Mak Teh bakarlah kacang tadi tu. Okey, bakarnya lebih kurang dalam 10 minit, lebih kurang gitu, 8 minit 10 minit. Tapi pastikan selalu nak kena balik-balikkan kacang tu. Kenapa? Takut dia hangus sebelah atas saja masak kan. Takut tak masak ke semua. Okey, selalulah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang 10 minit macam tu. Okey, dengan api 60 darjah Celsius Mak Teh buat. Okey, ini Mak Teh sejukkan dulu seketika ya. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, kacangnya dah masak elok lah.
Okey, dah sejuk. Lepas tu Mak Teh akan tumbuk dia. Okey, tumbuk menggunakan lesung ni. Okey. Tumbuk-tumbuk manja macam tu. Okey, Mak Teh masukkan sedikit demi sedikit dalam lesung tu. Okey, kalau tak nak guna lesung, boleh guna chopper ke apa. Yes, kacang ni sebenarnya tak perlu hancur sangat. Okey, hancur kasar-kasar macam gitu. Kita nak macam itulah. Tu Mak Teh tumbuk manja macam tu. Itulah. Okey. Nak guna pengisar pun boleh. Okey, jangan hancur sangatlah. Dia nak kasar-kasar macam tu. Lebih kurang macam ni. Okey. Okey, cantiklah macam tu. Okey, tu Mak Teh akan masukkan dalam bekas lah. Okey, dah siap semua. Mak Teh dah tumbuk tu. Okey, sekejap lagi kita akan masak, boilerkan coklat tadi yang Mak Teh tunjuk tadi kan. Okey, ni Mak Teh nak boilerkan coklat lah. Sementara tu panaskan dulu air tu. Lepas tu Mak Teh akan masukkan 2 keping coklat. Okey, 1 keping coklat biasa ni yang masak ni, dan 1 keping lagi coklat putih. Sama je sebenarnya, tak kisah. Kalau macam nak guna coklat yang warna coklat ni je, boleh 2 keping. Okey, tapi sebab Mak Teh ada yang warna putih, jadi Mak Teh guna yang putih lah. Okey, sebenarnya kalau guna yang coklat ni 2 keping pun dah okey sebenarnya. Okey, ni sebab Mak Teh dah ada yang warna putih, Mak Teh campur je sekali. Okey, tak ada masalah sebenarnya. Okey, Mak Teh akan patahkan terlebih dahulu. Okey, jadi senang dia nak cairkan kalau kita patahkan. Okey, boilerkanlah. Okey, dalam air tu. Sehingga dia cairlah, mencair. Dan untuk pastikan coklat dia tu macam kilat cantik sikit, nanti Mak Teh akan masukkan 1 sudu margarin putih. Okey, tapi kalau tak masuk pun tak ada benda sebenarnya. Okey, ni margarin putih untuk mengkilatkan dan mencantikkan coklat kita tu sebenarnya. Itu je tujuan dia. Okey, nampaknya dia dah cair macam gini. Okey, biarkan je. Okey, biarkan dia seketika. Okey. Lepas tu Mak Teh sambil-sambil tu Mak Teh buka ni paper cup ni. Okey, paper cup, mini paper cup ni. Okey, yang kecil-kecil ni. Nanti kita akan masukkan dalam ni lah. Okey. Okey, buka satu persatu. Itulah buat kuih ni kan. Itulah. Satu persatu buka sehingga habislah. Berapa banyak yang kita nak guna, kita buka lah. Okey, kalau yang lebihan tu kan boleh simpan balik sebenarnya. Boleh guna lagi. Okey, dah siap. Okey, Mak Teh akan susun dalam bekas ni lah. Okey, dalam loyang ni. Tak kisahlah dalam dulang ke loyang ke, mana-manalah. Sebenarnya biskut yang bercoklat macam gini, bukan biskut lah, ini kacang kan. Okey. Sebenarnya anak-anak memang menggemarilah. Kalau pergi mana-mana pun mesti kita cari yang coklat ni dulu kan. Itulah motif sebenarnya. Coklat tadi dah mencair tu. Okey, nampak dia dah pekat likat macam tu. Okey, lepas tu kita akan tuangkan dalam kacang tu lah. Okey, Mak Teh terus tuang dalam bekas coklat lah, senang. Jadi dia tak melekat dah kan. Tak perlu kita nak nak tukar-tukar lah. Okey, masukkan kacang ke dalam bekas coklat, senang. Okey. Lepas tu kacau sebati sehingga coklat tu tersalut pada kacang tu. Okey, kacau sebati sehingga kacang tu tersalut ke semua coklat tu. Okey. Kacangnya nak kena cepat sikit lah ya. Sebab bukan apa, kalau kita lambat-lambat takut coklat tu dia mengeras. Okey, tapi tak apa, dia dalam suhu bilik. Okey, sempatlah kita masukkan semua dalam bekas apa semua tu lah. Okey, iaitu dalam bekas paper cup tadi tu lah, mini paper cup tu. Okey, nampak dia dah sebati tu kan. Okey. Ngam-ngam lah 2 cawan dengan 2 keping coklat tadi. Okey. Baik, nampaknya dia dah tersalut semua, lebih kurang macam ni lah ya. Okey, nanti kita akan gunakan sudu kecil dan kita akan masukkan dalam mini paper cup ni. Okey, susun. Okey, dah susun semua tu paper cup kita dalam dalam
loyang tu. Okey, Mak Teh masukkan. Okey, dengan menggunakan 2 sudu ya. Baru senang kita nak apa? Kita nak rapikan dia. Buatlah macam dalam video yang Mak Teh buat tu. Okey, buat sehingga habislah. Okey. Buat satu persatu sehingga habis. Sebenarnya tak susah pun buat kacang bersalut coklat ni. Senang sangat-sangat. Itulah. Okey, dan dah tak perlu masak lagi dah. Kan macam tu je, sebab coklat tadi kita dah boiler dia. Dan pastikan coklat tu mengeras je lah. Dan boleh dihidangkan. Senang bukan? Cukup senang. Tak perlu nak bakar-bakar lagi dah. Cuma kacang tadilah kita kena bakar sekejap. Okey. Okey, buatlah sehingga habis. Baik, nampaknya dah kesemua dah Mak Teh masukkan dalam bekas tu. Okey, mini cup tu. Lepas tu Mak Teh akan Mak Teh akan taburkan atas tu dengan sedikit coklat rush dan manik urai. Tapi ni coklat rush yang Mak Teh okey, akan letak di atas. Itulah. Okey. Sebenarnya untuk coklat rush ataupun manik urai itu sesuai selera ya, sebab Mak Teh nak buat dua. Okey, pelbagaikan, jadi Mak Teh guna dua. Ataupun nak guna manik urai saja pun boleh, coklat rush saja pun boleh, tak kisah. Sebab Mak Teh dah ada coklat rush ni dengan manik urai tu, jadi Mak Teh letak dua-dua. Sebenarnya pelbagailah. Okey, ni Mak Teh tunjuk contoh. Jadi anda boleh nak pilih yang mana satu lah, sesuai selera anda. Okey, okey, masukkan ke atas ke atas kacang bersalut coklat tadi tu. Okey, nampak cantik lah, nampak menarik. Okey, ni Mak Teh guna manik urai. Sedikit Mak Teh guna coklat rush dan sedikit lagi tu Mak Teh guna manik urai untuk hiasan topping dia dah lebih kurang. Okey, cantik bukan? Apabila dah nampak topping dia tu, kita dah letak coklat rush dan manik urai tu, dia nampak menarik lah. Okey, ni ada lagi yang Mak Teh selebihnya tu yang Mak Teh buat. Okey, Mak Teh taburkan sehingga habis lah. Okey. Banyak juga sebenarnya dalam dua cawan kacang tu, banyak juga sebenarnya dapat. Tapi tak tahulah berapa, Mak Teh tak kira pun. Okey, buatlah sehingga habis. Menarik bukan? Baik, setelah kesemuanya dah kita toppingkan dia. Okey, kalau nak cepat dia keras, boleh masukkan dalam peti ais sekejap. Okey, ni Mak Teh masukkan dalam peti ais sekejap je, dia dah keras dah. Nampak? Ni lepas Mak Teh dah masuk dalam peti ais lah. Peti ais jangan tempat beku pula ya. Tempat biasa je. Okey. Dia dah keras cantik lah. Okey, inilah dia. Hasilnya nampak menarik bukan? Iaitu kacang bersalut coklat. Tak kisahlah nak panggil apa nama, Mak Teh panggil itu je lah, sebab dia bersalut coklat kan. Kacang bersalut coklat, senang. Okey, selamat mencuba. Okey, pasti jadi, Mak Teh doakan. Okey, anda cuba buat menu yang cukup ringkas dan senang. Okey, baik, sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini. InsyaAllah di menu yang akan datang, Mak Teh akan kongsikan lagi dengan resipi dan menu yang menarik lagi untuk anda semua, untuk anda yang Mak Teh sayang ni. Okey, terima kasih yang selalu support Mak Teh, yang selalu view video Mak Teh setiap kali Mak Teh up video. Okey, sampai di sini dulu. Okey, selamat berpuasa dan tak lama lagi kita akan menyambut hari raya. Okey, ceriakan dengan pelbagai biskut raya. InsyaAllah selalu follow Mak Teh. Okey, okey, baik, bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.